dalam perkara yang penting juga dalam doa, supaya kita tak gopoh dalam doa ni, terus angkat tangan terus doa. Bukan tak boleh, boleh juga. Tapi dia macam orang kata, apabila kita hidangkan doa pada Allah tu, kita kemuka pada Allah tu, tidak dihidangkan dengan perkara-perkara yang mana kita menjadi wasilah, iaitu menjadi perantara, bukan perantara seperti yang dipahami sebab perantara kebaikan, bertawassul dengan amalan yang baik. Maksud apa? Bila kita nak, umpamanya apabila kita nak minta kepada Allah, bukan untuk dibandingkan, nak faham je kita. Manusia ni ada, Allah jadikan kita faham dalam kehidupan. Bila kita minta pada satu orang tu, kemudian kita minta tolong satu orang tu, kemudian sebelum kita nak tolong tu, kita buat benda-benda yang dia suka. Jadi benda-benda yang dia suka tu menyebabkan mudah kita bercakap dengan dia selepas daripada itu. Ini manusia lah. Allah Subhanahu Wa Taala nak fahamkan kita supaya Allah Taala tak memerlukan apa-apa. Tapi apabila kita membuat sesuatu yang menimbulkan redha Allah, maka doa kita lebih cepat untuk dimustajabkan. Di dalam kuliah saya dalam Bulughul Maram, beberapa hari yang lepas, pada Khamis yang lepas, tuan-tuan boleh ikuti Bulughul Maram bagi setiap Khamis malam Jumaat. Minggu depan juga akan bersambung insya-Allah. Saya baca hadis dalam Bulughul Maram itu berhubung dengan Nabi SAW tegur satu orang yang terus berdoa tanpa memulakan dengan memuja dan memuji Allah dan selawat kepada Nabi SAW. Berkata ajilah hadha, gopoh dia ni kan. Kemudian Nabi kata idza shalla ahadukum falyabda bitahmid, dalam sebahagian riwayat bitamjid, wa thana alaihi thumma la yusalli ala nabi summa da'u ba'da bima sya. Nabi kata apabila satu orang itu apabila dia berdoa kepada Allah Ta'ala, idza shalla ahadukum, salat ni doa lah kepada ahadukum, falyabda bitahmid, dia mulakanlah dengan memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, ataupun apa-apa pujian Allah yang memuji, dan wasana alaihi, puja dan puji Allah Ta'ala. Wali yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun dia panjangkan selawat yang paling Nabi suka, yang Nabi sebut, yang paling Allah suka, yang Nabi telah sebut dalam salat, dalam hadis, itulah selawat Ibrahimiyah yang kita selalu baca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ataupun kalau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, juga semua hal-hal yang ini disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita tu nak tunjuk adab kita ni, apabila kita pergi jumpa nak minta orang, cik, masuk-masuk tak ada apa, cik, bagi kat saya sekian-sekian. Boleh juga, mungkin orang tu bagi. Tapi kata cik, terima kasih cik ni banyak jasa kat saya, dan cik banyak tolong saya, dan orang yang kerja cik pun bagus, telah bantu saya. Cuma saya ada sikit nak minta tolong lagi. Itu adab kita, hatta dengan manusia kita beradab. Ini kan pula dengan Allah Azza wa Jalla yang tak boleh dibandingkan dengan makhluk. Jadi kita, Nabi dalam hadis, Nabi ajar kita bila nak doa, kita mulakan dengan Alhamdulillah. Apa-apa, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Semua puji dan puja Allah. Apabila kita puji dan puja Allah ni bukan sekadar di mulut. Dah kira aku baca dah Alhamdulillah tadi. Tapi bermaksud seperti mana mulut kita melafazkan puja dan puji itu, jantung hati kita juga melafazkan puja dan puji itu. Maksudnya perasaan kita pun puji. Kadang-kadang kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, tak ada pun pujian itu di dalam diri kita. Kita hanya sebut perkataan dah, kita dengar orang kata, kalau nak doa sebut Alhamdulillah dulu, kita buat Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
dalam keadaan kita ini tidak hadir langsung perasaan memuja dan memuji Allah, dan dengan keikhlasan berselawat kepada Nabi SAW. Selawat pada Nabi itu, macam saya sebut, kita jangan tersalah sangka. Selawat pada Nabi itu bukan maksud kita minta tolong Nabi. Selawat pada Nabi itu bermaksud kita berdoa kepada Allah agar diberikan kurniaan kepada Nabi SAW. Allahumma, ya Allah, Allahumma salli ala Nabi Muhammad, ya Allah, selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah, selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Kita minta daripada Allah Ta'ala supaya memberikan kurnia kepada Nabi-Nya SAW yang kita kasihi. Dan kita tahu, kalau kita minta kepada hamba-hamba Allah yang lain supaya Allah tengok orang susah, kita doa pada dia supaya Allah berikan, lepaskan dia kesusahan. Kita doakan kawan kita kebaikan. Kalau kita doa pada Allah orang lain pun, malaikat akan doa balik pada kita. Malakan muwakkal, malaikat yang Allah wakilkan akan doa balik pada kita, dan malaikat itu akan menyatakan bahawasanya walaka mislu zalik, bagi engkau seperti itu. Ini kan pula apabila kita berdoa dengan menyebut Nabi kita Muhammad, berdoa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Allah memberikan kurniaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentulah akan dibalas lebih besar pada kita. Sebab itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shalla alayya min ummati mukhlishan," sesiapa yang doa untukku, yakni selawat untukku di kalangan umatku dalam keadaan ikhlas. Nabi tak perlu doa kita, tetapi Allah Ta'ala suruh kita doa pada Nabi sebagai tanda terima kasih kita, sebagai tanda menghormati Nabi, sebagai tanda bagaimana kita membalas budi Nabi SAW. Siapa yang selawat pada Nabi, selawat tu dah doa pada Nabi lah. Mukhlisan min qalbihi, ikhlas daripada jantung hatinya. Sallallahu alaihi asyra salawat. Allah Ta'ala selawat, doa balik padanya, maksud Allah Ta'ala bagi balik doa. Selawat Allah ni bukan maksud Allah minta pada mana-mana. Allah tempat kita meminta. Tapi maksudnya Allah akan berikan kurniaan padanya itu 10 kali kurniaan. Wa maha anhu asyara sayiat. Allah padamkan 10 kejahatan, dosa-dosa. Wa rafa'ahu biha asyara darajat. Allah angkat dengannya 10 darajat. Wa kataba lahu biha asyara hasanat, dan Allah tulis dengan selawat itu 10 kebaikan. Maka dengan itu, maka sebelum kita nak doa, kita selawat pada Nabi dengan penuh keikhlasan daripada hati kita, dengan penuh keinsafan terhadap hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh ingatan kita ke atas apa yang telah baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan di dalam membawa agama. Kita memohon Allah Ta'ala sentiasa memberi kurnianya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah yang diajar oleh Allah sendiri kepada kita. So, ada dua tadi, tauhid, dan kemudian yang berikutnya ialah kita membaca Alhamdulillah, apa pujian pada Allah, kemudian kita berselawat kepada Nabi SAW sebelum kita berdoa. Dan ada beberapa perkara, kita selawat pada Nabi pada awal, sebelum kita tutup pun kita juga akan selawat lagi Nabi SAW lagi sekali. Ini juga antara yang sunnah. Jadi doa kita berada di tengah. Boleh juga kita selawat masa awal, kemudian terus saja berdoa. Boleh juga kita berselawat pada awal doa, pada tengahnya, pada akhirnya, beberapa kali. Boleh juga kita berselawat pada awal dan pada akhir. Sebelum selawat itu dengan kita menyebut, memuji dan memuja Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah dan seumpamanya. Ini adalah antara benda yang diajar oleh Nabi SAW di dalam doa.